Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il awliya'illahi as-salihin كافة المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dengan ketakutan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan pada hari matinya kamu menyerahkan diri kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, lagi pada malam ini kita dapat bertemu semula dalam program yang kita buat, dan kita hadir ke sini, kita hadir ke bumi yang baik ini, kita hadir ke majlis malam ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah ada sebab-sebab lain kita datang. Mungkin ada sebab datang kawan ada datang sini, dia datang sini juga. Sebab di rumah dia kawan dia tak ada, kawan dia sini, dia pun ikut sama. Maka sebaiknya kita datang dengan hati yang terbuka, semata-mata nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana salat kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam tahiyat, kita baca dalam iftitah, qul inna salati. Atau sebelum itu lagi kita baca wajjahtu wajhi lilladzi, wajjahtu wajhiya. Apa makna wajhiya? Dua wajah. Wajhiya bermakna dua wajah. Dan sesungguhnya pada diri kita ini ada dua wajah, dua yang kita nak halalkan kepada Allah, dua yang kita nak hadapkan. Maka kita baca dengan penuh makna
kesempurnaan solat itu letak ia pada dua perkara, kata Syekh Al-Fatani rahimahullah dalam kitab Qati Mutul Musalli atau Mutul Musalli. Sempurnanya hubungan kamu dengan Allah Ta'ala itu pada segi salat bila berangkumi dua perkara besar. Pertama, bila sempurnanya gerak perbuatan yang zahir, yakni maknanya rukuk, sujud dan sebagainya itu kena dengan syarat dan kena dengan apa yang Nabi suruh, maka sempurnalah pada zahirnya. Kalau pelajar-pelajar mengkaji dalam hadis Nabi tentang salat seseorang itu daripada hadis-hadis yang mungkin pelajar-pelajar kaji, salat seseorang itu tidak boleh ada tiga perkara atau tidak boleh ada tiga rupa. Yang rupa itu merupakan rupa binatang. Pertama, seperti mana digambarkan oleh Nabi SAW, rupa pertama rupa anjing tidak boleh ada dalam solat, kerana dia merupakan ataupun perkara yang merosakkan solat. Rupa anjing, di mana berlakunya perkara itu? Dalam sujud. Yang kedua, seperti unta yang bangun atau duduk, yang bangun ataupun duduk seperti unta. Dan yang ketiga, seperti ayat. Pernah Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dalam masjid melihat seorang pemuda yang bersolat. Bila dia habis solat dia, Nabi kata, irji' fa innaka lam tusalli. Maka laki-laki itu ulang solat dia. Habis dia solat, Nabi kata, irji' fa innaka lam tusalli. Ulang semula. Berkali-kali pemuda itu mengulangi solat dia, hinggalah kali yang keempat Nabi sebutkan, bila Nabi tengok dia solat, Nabi kata pada sahabat-sahabat lain, tilkas salatul munafiqi. Lish, limadha yankhuru arba'a raka'at. Nabi kata pada sahabat, itulah salat orang munafik. Sebab apa salat munafik? Kena yanqur. Apa makna yanqur? Yanqur itu kita tafsirkan sebagai ayam patuk padi. Yang Nabi sebutkan juga yanquru arba'a raka'atin, yang memotongkan 4 rakaat menjadi 2. Maksudnya sembahyang terlampau laju, salat yang terlampau cepat. Maka salat yang cepat itu, pada orang yang suka mempercepatkan salat, sesungguhnya dia wajib mengetahui bahawa sifat itu sifat munafik. Maka perkara ini tak patut ada pada orang yang berilmu, tak boleh ada pada orang yang mengaji, tak boleh ada pada orang yang mengaku sebagai orang yang ulama. Dan kita taklah mengaku kita ulama, tapi ciri-ciri ulama Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yakhshallah bermaksud khusyuk dia pada Allah Ta'ala dalam salat dia. Khusyuk bermaksud suka, khusyuk bermaksud tidak hirau apa-apa lagi, kerana hubungan dengan kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama, kita hadapkan wajah zahir, sempurna salat dengan wajah zahir, maka sempurnakan takbir ihram. Kita kaji tengok
segi maknawi atau segi rahsia salat, untuk kita amal sama-sama sebagai tergolong kita dalam orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Kita semak perbuatan kita. Apa isyarat angkat tangan ketika takbir ihram? Mengapa kena angkat tangan? Walaupun tak angkat tangan pun sah. Dan kita tak pernah berkata orang tak angkat tangan tak sah solatnya. Tak angkat tangan pun sah, angkat tangan pun sah. Sebab itu amrun khilafiyah. Tapi bagaimana yang dikendaki oleh syarak, dan apa yang ada pada perkara angkat tangan itu? Apa yang ada pada angkat tangan ini? Adakah dia sebagai satu perbuatan? Sedangkan Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah, tidak pernah kau jadikan satu benda itu sia-sia. Maka apa benda yang ada dalam salat? Angkat takbir, angkat tangan, apa benda yang ada? Pertama kata ulama-ulama sufiyah, berkata ulama-ulama akhlak dan kejiwaan, ulama-ulama yang mengkaji segi batin salat. Sebelum saya lanjutkan, sesiapa yang mengaji syarak, mengaji syariat, jangan lupa bahawa setiap syariat ada dua, satu zahir syarak, satu batin syarak. Syarak meliputi dua, yang zahir dan yang batin. Undang-undang yang zahir dan undang-undang yang batin. Maka ulama menentukan angkat tangan itu apa benda. Kata ulama, angkat tangan itu kita angkatkan tangan seolah isyarat menolak dunia. Ma huwa dunia ma siwallah. Apakah dunia? Ma siwallahu subhanahu wa ta'ala. Tolong, jangan lebih ada dalam hati, jangan lebih ada dalam perhatian dan sebagainya. Itu isyarat pada angkat tangan, kata ulama-ulama. Jangan sampai kita buat perkara kita tak tahu. Kita tahu benda itu kita buat sebab apa. Maka tolaklah dunia yang akan datang kepada hati, dan kita serahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segi salat yang ada dalam tawfir dalam hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Nabi, kalau kita kaji sebalik, mana perbuatan yang baik dari segi muqaddimah salat? Adakah angkat tangan dulu baru takbir, atau takbir serentak dengan angkat tangan, atau macam mana? Adakah Allahu Akbar ataupun sunat angkat tangan dulu baru kata Allahu Akbar, atau bagaimana? Faham tak? Adakah yang patut kita buat itu ialah serentak bersama-sama Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar? Yang mana yang afdal, atau yang mana yang lebih ditekankan pada segi kejiwaan? Maka nyata yang kedua. Berkata Abi Hurairah, sahabat-sahabat Nabi lain dan ulama-ulama lain, angkat tangan dahulu sebelum mulut berkata. Tolak dunia itu dulu sebelum mengambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak boleh ada dua dalam satu perkara, tidak boleh ada dua. Buang dunia dulu, selepas tolak dunia barulah ambil Allah. Dan yang keduanya, perbuatan salat, qiyam, tangan di dada. Macam-macam perbuatan yang diharuskan dan dibolehkan dan disunatkan.
juga perkara khilaf, sama ada letak tangan di atas ataupun di atas atau di atas pusat. Semuanya benda boleh. Yang tak perlu kita nak khilafkan, tak perlu kita pertengkarkan, perdebatkan dan berbahaskan. Tapi yang kita tekankan ialah meletakkan tangan di atas dada. Itu apa isyarat? Kata ulama, isyarat selepas menolak dunia, mengambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita letakkan tangan di dada seolah kita memeluk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kita memeluk Allah, seolah kita memeluk kembali Islam, seolah-olah kita memeluk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sendiri. Maka peluklah dia sambil membacakan iqrar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, iftitah, Fatihah dan surah dan sebagainya. Dalam keadaan kita memeluk apa yang kita peluk, kita memeluk kasih sayang daripada Allah. Dan begitu juga bila mana seseorang itu kembali semula pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dia buat pada dia? Dia qiyamkan tangannya, seolah-olah kita kata pada dia, wahai sahabat kami, kau dakaplah Islam itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah Islam itu, dakaplah Islam itu untuk kau bawa bertemu Allah. Karena Allah hanya ingin berjumpa dengan hamba-Nya yang sentiasa dengan Islam, yang sentiasa kasih sayang dengan dia, dan sentiasa memeluk dan mengambil rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada zahir dan batin pada salah. Maka tawajuh yang disebutkan, kata ulama, saya sebut ni kalau ada masa kaji, sempurna ibadah seseorang itu dengan 4 perkara. Pertama, ilmu yang sempurna. Kedua, wudu yang sempurna. Ketiga, kiblat yang sempurna. Dan keempat, sitrah atau sutrah yang sempurna. Semula, sempurna segala ibadat, atau khususnya solat itu, bila meliputi 4 perkara ini. Pertama, ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna bermaksud ilmu yang kehambaan diri, bukan ilmu ketuhanan. Sempurna ilmu kita bila mana kita merasakan, tetap merasakan. Mungkin nanti pelajar-pelajar ada yang bercerita nak menyambung sampai PhD dan sebagainya. Ahlan wa sahlan, fadhal. Naiklah setinggi mana sekalipun, kerana Islam memerlukan pelajar-pelajar untuk membantu agama dengan keilmuan yang akan Allah berikan. Tapi seperti mana kita bincang semalam, apa tujuan belajar? Pastikan ilmu sebagai wasilah untuk menghubung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempurna ilmu itu bila mana kita merasakan kita kehambaan. Ustaz sentiasa berpesan pada diri Ustaz sendiri bila mana datang ke sini, bila balik ke Malaysia, kita datang sini semuanya naik kapal terbang lah. Ada kapal naik perahu, ada, rajin lah. Naik perahu boleh tapi tak sampai. Dia semua naik kapal terbang sampai ke sini. Tapi bila kita balik nanti dengan ijazah yang ada di tangan, naik kapal terbang balik, Nabi SAW pada amal Isra wal Mi'raj, lebih tinggi dia naik daripada kita. Nabi dibawa oleh Allah Ta'ala meliputi semua langit hingga sampai ke tempat yang tidak pernah sampai manusia. Malaikat pun tak sampai, Sidratul Muntaha. Tetapi Nabi turun menjadi siapa? Nabi turun menjadi siapa? Maka Allah sebutkan awal-awal surah Al-Isra, Subhanalladzi asra
Subhanalladzi asra bi'abdi. Turun Nabi tetap menjadi hamba Allah. Walau naik setinggi mana pun dia, walau setinggi mana dia naik pun, dia tetap turun menjadi hamba Allah yang tawadhu. Maka kita bukan naik ke langit lagi, baru temui hawannya. Takkan nak belagak lebih daripada Nabi pun, takkan nak belagak lebih daripada ulama-ulama lain. Maka sempurna ilmu pelajar-pelajar nanti bila mana adanya sifat kehambaan pada Allah. Kerana ilmu itu akan cantik bila mana disertakan sifat kehambaan diri pada Allah. Sebab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kamu diciptakan oleh Allah sebagai hamba, maka belajarlah untuk menjadi hamba Allah, bukan untuk menjadi Tuhan. Maka pertama, solat kita akan jadi baik jika sekiranya kita sertakan dengan ilmu yang mengawal diri kepada sifat kehambaan. Yang kedua, sempurnakan wudu. Mungkin pelajar-pelajar mengkaji dalam bab wudu, Nabi sebutkan perkataan asbagha. Apa makna asbagha? Sempurna. Bukan tekan ambil wudu, sempurnakan. Jangan sampai pelajar-pelajar yang mengaji agama kita ni ambil wudu nanti tak betul. Kerana juga jangan sampai kita buat perkara yang dibuat oleh orang jahil. Kalau kita diperhatikan oleh orang kampung, kadang-kadang mungkin kita ni terbiasa kita ambil wudu dengan pipe air sampai tanpa basuh tangan. Ramai juga yang mula dari siku dulu, dia basuh siku dulu baru mai ke tangan contohnya. Maka itu dia khilafus sunnah. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah berfirman, wa aydiyakum fil marafiq. Siapa awal, siapa nombor 2, siapa nombor 1? Yang awal itu aidi, yang kedua itu marafiq. Maka jika sekiranya berlawanan dengan perintah Allah Ta'ala itu dan perintah Nabi, maka dipanggil khilafus sunnah. Perkara yang khilafus sunnah makruh dan tidak diberi pahala. Maka sempurnakan wudu. Yang kata sempurna wudu dengan dua bahagian, wudu yang zahir dan wudu yang batin. Bersihkan yang di luar dan bersihkan di dalam. Yang dalam ini itu kata panggil syariat batin. Syariat batin adalah syariat undang-undang mengawal kejiwaan supaya tidak berlaku kesombongan, pelanggaran pada hukum Allah pada segi kesombongan. Ada perasaan sombong di hati. Baik. Sombong itu perkara yang terakhir. Di mana jalan awal? Di mana jalan awal sombong? Jalan awal sombong ialah apa? Refuse to. Seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran, bila Allah suruh Iblis menghormati Adam, maka aba itu jalan awal kepada takbur. Aba yang bermaksud enggan. Aba yang bermaksud enggan. Pertama, enggan mendengar nasihat ulama, enggan menerima nasihat daripada Allah, daripada Quran hadis, daripada ulama-ulama. Pernah terjadi zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerita kewalian Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Ketika mana Abu Bakar menjadi khalifah. Di zaman itu terjadi satu peristiwa, satu kematian berlaku di kalangan orang mukmin muslimin di kota Madinah. Maka dibawa ia, diberita kabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar, ada orang mati nanti petang, nanti nak solatkan, boleh kamu solatkan dia? Dia kata boleh. Sebagai seorang ketua, dia mengimamkan solat. Maka dia imamkan solat. Bila sampai jenazah ke tempat,
hukum fiqh, apa makna jenazah dan apa makna mayat, bagaimana kedudukan, adakah beza antara jenazah dengan mayat. Hukum fiqh, ulama fiqh kata jenazah itu bila berada di atas pengusung dipanggil jenazah, dan bila mana tidak ada berada atas pengusung dipanggil mayat. Beza situ. Beza jenazah dengan mayat ialah bila mayat itu diletakkan dalam keranda di atas pengusung, diusung ia, maka dipanggil jenazah. Bila mayat tidak berada atas pengusung, letak di bawah, maka dipanggil mayat. Abu Bakar datang untuk salatkan jenazah, tapi waktu itu bukannya jenazah tapi mayat, letakkan di atas tanah dan disolatkan. Sebelum Abu Bakar bertakbir ihram, dipanggil semua sahabat-sahabat, buatkan saf untuk disolatkan jenazah. Maka Abu Bakar ingin, bila Abu Bakar angkat takbir, tiba-tiba dia dilihat mayat itu bergerak. Maka Abu Bakar berkata kepada sahabat-sahabat lain, saya mau cek tengok kok dia hidup lagi ke apa. Macam mana, apa kata dia mati, dia hidup ni. Sahabat dia kata mati dah, kami siapkan dia semua dah mati dah. Dia berkata dia masih bergerak, maka dibukakan ikatan kepala, tangan dan sebagainya. Dia melihat bila mana mayat itu seolah bergerak macam hidup. Benda ni adalah kitab wali-wali, kewalian daripada Abu Bakar, Umar semua. Bila dibukakan kain kafan itu, didapati seekor ular berada di atas dada mayat ini. Ular yang mematuk-matuk mayat itu. Abu Bakar mengambil tongkat dia dan nak memukul, memalu untuk ular itu. Maka ular itu diberi oleh Allah Ta'ala bercakap dengan Abu Bakar. Ular kata, ya Abu Bakar, jangan pukullah kandaku, kerana aku datang daripada Allah. Aku kata, bersapa engkau datang? Kerana aku datang diutus oleh Allah untuk menyiksa mayat ini. Mengapa kamu menyiksa mayat ini? Apakah kesalahan si mati ini, wahai ular? Kerana Allah murka dengan sebab apa? Kerana kata ular ini disebabkan 3 dosa besar. Mayat ini padanya 3 dosa besar. Pertama, dia meringankan solat. Dia meringankan solat. Bukan tak solat, ringan. Maka aku siksa ia kerana meringankan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aku siksa mayat ini atas arahan daripada Allah kerana mayat ini tidak mengeluarkan zakat. Zakat bukan bermakna membersihkan harta, tapi zakat bermakna membersihkan jiwa. Zakat bukan bermakna membersihkan harta, tapi membersihkan diri yang menyumbangkan harta. Maka orang yang tak membersihkan diri dia, bahaya menanti. Sebenarnya firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Berjaya dan beruntunglah orang yang sentiasa membersihkan diri. Maka diri kita dua, yang zahir dan yang batin. Maka yang ketiga kata ular ini, khusus samai ini ada kesalahan yang ketiga kerana dia enggan mendengar nasihat-nasihat para ulama. Atas sebab 3 dosa besar inilah yang diringankan oleh si mati, maka aku diutuskan oleh Allah untuk menyiksa mayat ini di hadapan kamu sekalian, supaya peringatan kepada orang-orang yang di belakang kamu. Maka Abu Bakar kata, kalau begitu kerjakanlah arahan Allah Ta'ala, kami tidak mengganggu kamu. Diikat semula mayat itu dan dimasukkan dalam liang lahat. Maka enggan mendengar nasihat ulama itu satu dosa. Nanti
kita balik nanti mungkinlah kita ada kuliah juga nanti. Di mana ada kuliah, kita hadir bersama untuk mengambil ilmu yang masih belum dapat kita memiliki semuanya. Baik. Wudu dengan dua bahagian, satu yang zahir, satu yang batin. Bersihkan yang di luar dan bersihkan di dalam. Apa yang ada dalam, apa kotoran dalam? Perasaan yang bermacam-macam. Dia rujuknya, sombongnya, takburnya, dendamnya, dan bermacam-macam perkara ataupun kesalahan-kesalahan yang ada pada jiwa, yang menyebabkan sukar sesuatu melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala, sukar melihat musyahadah, sukar mendapatkan musyahadah dengan Allah. Baik, yang ketiga. Sempurna ibadat itu bila sah dan sempurnanya qiblat. Apa maksud qiblat? Apa dipanggil sebagai tawajjuh. Sempurnakan tawajjuh. Pada segi hukum zahir, kita menghadap qiblat. Tetapi pada segi batin, kita menghadap Allah. Itu maksud tawajjuh. Wajah kita menghadap kepada Allah semata-mata. Maka itu perkataan atau benda yang ada pada perkataan wajjahtu. Wajhiyah bermaksud dua wajah. Pada siapa aku hadapkan dua wajahku? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanya khas untuk Tuhanku bernama Allah. Dua wajahku ku hadapkan pada dia, zahir dan batin. Maka ini salat yang kita nak buat pada Allah. Jika betul dua perkara ini, maka sempurnalah tawajjuh. Kita menghadap pada Allah. Kita bukan bersembahyang menyembah batu, tapi salat kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir menyembah kepada Kaabah, dan batinnya menyembah Allah yang satu. Dan yang keempat, sempurna ibadat keempat apabila sempurnanya sutrah, ataupun apa dipanggil sebagai aurat, tutup aurat. Salat boleh bermacam-macam dengan pakaian yang bermacam-macam. Salat pakai topi pun boleh. Salat pakai topi, cap, boleh. No problem bro, tak ada masalah. Salat pakai topi boleh. Tak pakai topi pun boleh. Nak pakai songkok, pakai kepiah boleh. Tak pakai pun boleh. Nak pakai t-shirt boleh. Boleh belakang. Pada segi hukum fiqh, seorang lelaki bersolat, jika tertutup di antara pusatnya dan lututnya, sah dah solat? Sah. Pada hukum syarak zahir sah, tapi syarak batin tak sah, kerana masih ada yang terbuka. Masih ada yang terbuka. Hukum adab, Ustaz nak tanya, mungkinlah mula-mula kita di kampung, orang tua-tua, ataupun kita pernah juga musim-musim panas, kita pakai kain ya. Contohnya lelaki-lelaki pakai kain, baju tak pakai, panas sangat. Solat seorang-seorang pakai kain. Solat memang sah sebab tutup aurat, dia terpusat lutut, okey. Tapi kita tanya dia, berani tak dia pakai kain pelekat, baju tak pakai, keluar bekan mutah, berani? Siapa berani angkat tangan? Musim panas, pakai kain, pusat lutut, gulung rusuk. Nah, orang Kedah pakai gulung rusuk. Baju tak pakai, turun pegang mutah. Siapa berani? Siapa berani? Angkat tangan. Siapa tak berani? Pasal apa? Malu.
pakaian yang ada yang zahir itu kita tutup, maka batin pakaikanlah dengan pakaian malu. Pakaian malu wajib dipakai bersama Allah Subhanahu wa taala, karena malu itu syu'batun min syu'abil iman. Jadi sutrah zahir ialah pakaian yang tutup daripada atas sampai ke bawah, tapi hati kita, roh kita, tutuplah ia dengan pakaian malu. Firman Allah Ta'ala, libasum wa libasum libasut taqwa. Apa pakaian taqwa? Bermula dengan malu. Kerana malu itu sebahagian daripada sifat orang beriman pada Allah. Maka solat kita itu dengan 4: ilmu yang sempurna, ilmu kehambaan; wuduk yang sempurna, wuduk yang bersihkan zahir batin; kiblat yang sempurna, menghadap zahir batin pada Allah; dan pakaian yang sempurna, tutup yang zahir dan tutup yang batin. Maka sempurnalah ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tawajuh dan sebagainya. Baca-baca muslimin rahimakumullah. Maka kita orang yang berilmu pengetahuan, orang dianggap sebagai orang yang berilmu, orang yang dipanggil orang ulama, insya-Allah. Maka jangan lupa, syaitan sentiasa cuba memesongkan kita sekalian. Syaitan sedang berusaha untuk memalingkan hati dan jiwa kita dan diri kita daripada jalan sebenar. Syaitan setiap kali berusaha untuk menjadikan orang yang alim itu alim pada zahir, tapi tak alim pada batinnya. Alim pada yang luar, tapi tak alim pada yang dalam. Syaitan berusaha. Kerana kata ulama, syaitan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang alim lebih daripada orang jahil. Kerana bila berjayanya syaitan menyesatkan orang alim, maka orang alim itu akan menyesatkan lebih ramai orang jahil. Boleh? Boleh faham? Syaitan sentiasa berusaha menyesatkan orang alim. Kerana bila orang alim tersesat, maka tersesatlah lebih ramai lagi orang yang diajar oleh orang alim itu. Maka senang syaitan untuk menyesatkan orang ini bila mana tersesatnya orang alim. Sebab itu sentiasalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan Nabi. Sebab itu wajib atas kita sentiasa mengharapkan pimpinan dan bimbingan Nabi SAW. Semalam kita bincang tentang ikhlas dan benar. Ikhlas itu mana kita buat kerana Allah, dan benar itu ialah benar kita berada di atas jalan Nabi SAW. Barulah kita dapat berjaya mengelak diri daripada syaitan. Barulah kita dapat berjaya mengelak diri daripada pengaruh-pengaruh dan hasutan syaitan yang akan menyebabkan kita sentiasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahawa syaitan sentiasa berusaha, dan dia lebih bersemangat menyesatkan kita ini kalau kita orang dianggap orang yang berilmu. Jadi kita wajib untuk kita sekalian sentiasa untuk berpegang di atas jalan Nabi SAW. Baik, kita bincangkan insya-Allah malam ni di masa singkat ini insya-Allah. Bincangkan tentang kitab Hikam Al-Haddad, tajuk yang selanjutnya yang ada kita bincangkan bersama-sama insya-Allah. Walam alif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Jenis atau martabat manusia. Mengapa dibincangkan tentang martabat manusia? Soalan dia, mengapakah dibincangkan tentang martabat manusia? Kerana manusialah tempat terarahnya khitab ataupun arahan daripada Allah. Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Sebab itu jenis manusia yang ada di atas alam ini, manusia
dibahagikan dengan beberapa perkara atau beberapa golongan. Al-Quran menyebutkan, contohnya dalam segi ayat Quran, ya ayuhan nas, mana kita bincang, ada ya ayuhan nas, ayuhal insan, dan macam-macam. Tujuan dia kerana nak diarahkan kepada siapa? Diarahkan kepada manusia. Maka manusia lah tempat letaknya hukum syarak. Manusia tempat letakkan segala hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibincangkan masalah syarak atau dibincangkan masalah martabat manusia, kerana kita dalam bab dakwah, kita nak kena kenal siapa manusia yang kita nak dakwah. Hadis Nabi sebutkan, idza khataban nas ala mustawa uqulihim, jika nak berbincang, nak bercakap pada manusia, maka lihatlah kepada standard ataupun taraf pemikiran dia. Jangan sampai nanti balik kita belajar pada Jordan ni, kita dapat ilmu yang tinggi, cakap dengan orang kampung bahasa tinggi-tinggi, nganga orang kampung habis. Itu maka itu buat kenuri belah Habib ceramah, maka kenuri balik itu ya. Apa satu pun tak dapat. Jadi tengok, kerana kata ulama, apa dia ilmu hikmah? Apakah dia ilmu hikmah? Ilmu hikmah itu ialah beri kena pada tempatnya. Beri ilmu kena bertempat, maka jadi hikmah dia. Tapi bila beri tak kena tempat, maka hikmah tak jadi hikmah. Ilmu bila kita ada ni, walaupun sikit bagi kita, tapi bila kena pada tempat dia, dia menjadi satu kelazatan kepada manusia. Sebab itu khitab daripada Allah, daripada Quran melihat kepada manusia. Sebab itu kita bincang perkara ini. Ulama bincang kerana nak melihat, nak menunjukkan kita tahap manusia yang kita nak dakwahkan mereka itu. Dan kita sendiri pun pada tahap beberapa yang ada dalam perbincangan ini. Baik, pertama, wa qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata Imam Haddad dalam hikam ini, minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'in. Minan nas man yaktafi bil isyarati anit ta'ini, wa minhum man yahtaju ila at-tasrihi ma'a ar-rifqi wal-layyin, wa minhum man la yajidi fihi illa at-ta'nif wat-takhshish wat-takhshin. Ulang balik. Minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'ini. Di kalangan manusia itu, kata ulama, ada yang jenis bila kamu ajak ia kepada kebajikan, cukup dengan isyarat tanpa perlu penjelasan. Sebagian manusia begitu. Ada yang nanti kita nak dakwahkan orang, kita nak berdakwah kepada manusia, ada jenis manusia yang memada dengan isyarat, mengajak ia dengan isyarat saja tanpa perlu penerangan yang panjang-panjang, maka dia telah mengikuti kita. Isyarat bermaksud hal. Isyarat bermaksud hal. Dakwah dua. Dakwah kita pada umat manusia seperti mana dakwah Nabi SAW dengan dua. Dengan perbuatan dan dengan perkataan. Lisan wal hal. Maka yang paling tajam itu ialah hal. Dakwah Nabi yang lebih baik, lebih tajam itu dengan hal perbuatan Nabi sendiri. Kita belajar. Bagi yang kita belajar, yang belajar syarak mungkin, ataupun kita belajar syarak bersama juga, kita pernah berjumpa dengan hadis Nabi, macam mana peristiwa Nabi dengan sahabat-sahabat. Di dalam masjid, tiba datang seorang Arabi, wabala fil masjid. Ya.
dengan sahabat-sahabat dalam masjid. Dia datang seorang Arabi. Dia buang air kecil dalam masjid. Apa Nabi buat kepada dia? Apa Nabi hukum dia? Nabi biarkan dia habiskan. Nabi panggil dia dengan seruan yang lembut. Nabi suruh Sayyidina Umar membasuhkan najis itu. Dan kata pada dia, mengapa kau buang air najis di sini ke tempat najis, buang najis. Dengan lembut Nabi mengajak dia kepada Islam. Padahal hukum, tetapi Nabi mengajak kepada kasih sayang. Saya teringat cerita daripada Syekh sendiri tentang kasih sayang ini, dengan akhlak ini. Sebab Nabi datang ia dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan dibaca ma'rifah ke nakirah? Rahmatan dibaca nakirah ke ma'rifah? Nakirah ke ma'rifah? Kedua-duanya. Sebab ma'rifah sebab tahu, tetapi tak tahu. Maka sebab itu dibaca sana rahmatan dengan nakirah, yang juga padanya ma'rifah. Rahmatan dibaca nakirah, bermaksud rahmat itu tak tahu kita baca mana rahmat Nabi itu. Kita tahu Nabi itu rahmat, tapi tak tahu macam mana rahmat Nabi. Itu pada segi maksud nakirah wal ma'rifah. Pada segi ilmu kejiwaan, menangkap makna yang lebih dalam. Nabi itu rahmatul alamin. Dia mengajak manusia dengan kelemah lembut, dengan akhlak pribadi yang unggul. Bagaimana kisah yang terjadi di ketika mana peristiwa hijrah Nabi SAW. Malam itu Nabi keluar dengan Abu Bakar, maka Sayyidina Ali berada di tempat tidur Nabi. Ma'ruf cerita dia. Nabi keluar pada Makkah, membawa diri ke Madinah untuk hijrah. Sampai di kota Madinah pada petangnya disambut oleh sahabat-sahabat di Madinah dengan perkataan apa? Apa dia berkata? Nabi ada ke tak ada? Ketika mana berkata tal'a badlu alaina, Nabi depa bernasyid berqasidah, Nabi ada ke tidak? Ada tak? Nabi larang tak? Boleh ke tak? Khalas. Okey. Nabi bincang lagi. Faham tak? Nak dari lagi? Oh, Nabi tak buat. Bukan Nabi tak buat, Nabi ada ketika itu. Tala'al badru 'alaina. Nabi ada tak? Nabi larang tak? Boleh tak? Ini hangat ni. Maka Nabi datang di Madinah, disambut oleh sahabat-sahabat dengan talabah doa lain. Maka di situ bolehnya qasidah, bolehnya bermaulid itu. Baik. Nabi keluar daripada Makkah. Sebelum sampai ke Madinah, bila mana orang kafir tahu bahawa Nabi telah keluar daripada Makkah, sebelum itu Nabi dikepung rumahnya oleh beberapa orang pemuda-pemuda yang diupah, kan? Pemuda-pemuda yang gagah perkasa diupah oleh orang Quraisy untuk membunuh Nabi. Bila mereka terlena, Nabi keluar dengan Abu Bakar. Jauh dah pergi baru dia sedar bahawa mereka Nabi telah meninggalkan kota Mekah. Tetapi seorang pemuda yang gagah dengan terang, semua orang pemuda ini namanya Suraqah. Dia keluar membawa pedang dengan kudanya yang tangkas mengejar Nabi. Dengan izin Allah Ta'ala dia berjaya memintas Nabi. Dan bila dimintas Nabi, dia tengok dia ada depan. Dia tarik Nabi turun.
Nabi letakkan pedang dia di leher Nabi. Kata Suraqah pada Nabi SAW, "Ya Muhammad, siapa yang boleh selamatkan kamu ketika hari ini?" Maka Nabi kata, Nabi jawab satu perkataannya. Nabi kata, Allah. Dengan perkataan yang cukup dahsyat, perkataan yang penuh kerinduan pada Allah Ta'ala. Nabi sebutkan perkataan Allah dengan penuh kasih sayang pada Allah. Bila dengar Nabi kata Allah, Suraqah yang gagah ini terlepas pedang dia, kerana ketakutan, gemetar hati dia, ketakutan pada Allah, kerana sebutan daripada Nabi. Terjatuh pedang dia dan terduduk di hadapan Nabi. Maka bila jatuh pedang dia, Nabi ambil pedang Suraqah, Nabi letakkan di leher dia. Nabi tanya, siapa dapat selamatkan kamu pada hari ini? Maka kata Suraqah, kamu. Nabi kata, bukan aku, Allah. Kali kedua diperdengarkan kalimah Allah pada telinga Suraqah. Maka bila nama Suraqah terdiam, Nabi letakkan pedang, Nabi bangunkan dia. Kata Nabi, pulanglah kamu pada keluarga kamu yang menanti. Ya Suraqah, baliklah kamu ke keluarga kamu yang sedang menantikan kamu. Suraqah kata, ya Muhammad, adakah tidak engkau ingin membunuh aku? Nabi kata, tidak. Pulanglah kamu kerana keluarga menantikan kamu. Maka pulanglah Suraqah pada kaum dia. Berkata ulama, Nabi tidak menikam Suraqah dengan pedang besi, tapi Nabi tikam Suraqah dengan pedang kasih, menembusi jiwanya, sehingga balik dia ke kampung dia, berdakwah, mengajak kaum dia kepada beriman dengan Nabi SAW. Ulama berkata, jika sekiranya Nabi tikam dengan pedang besi, kaum dia akan memberontak membunuh Nabi. Bila Nabi menikam ia dengan pedang kasih, maka seluruh kaum dia mencintai Nabi SAW. Akhlak Nabi yang mulia. Inilah yang bermaksud nakirah wal ma'rifah. Ma'rifah kita tahu macam mana, tapi tak tahu keadaan macam mana yang sebenarnya peristiwa itu berlaku. Tetapi yang kita faham ialah di sana Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat ke seluruh alam. Baik. Maka kata ulama, ada manusia yang kita nak ajak ia kepada Islam dengan hanya isyarat. Tak perlu dengan ta'yin penjelasan yang banyak-banyak. Kerana hatinya hati yang terbuka. Hati yang terbuka untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang memang lembut, hati yang memang ada penyayang dan kasih sayang dengan Allah dan Rasulnya. Baik, itu yang pertama. Manusia yang pertama, kata ulama, kata Imam Haddad, ialah ada orang manusia itu yang senang kamu ajak ia hanya dengan syarat, isyarat, tanpa perlu penjelasan, dia telah mengikuti kamu. Yang kedua, wa minhum man yahtaju ila at-tasrih ma'a ar-rifq wal-layyin. Golongan kedua ialah ada orang, golongan yang memerlukan penjelasan. Golongan kedua tak cukup dengan isyarat, tapi perlu disertakan dengan penjelasan dan sikap lemah lembut. Rifq wal-layyin. Dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah sebut kepada Nabi, satu teknik dakwah Nabi SAW ialah, jangan lupa, pada surah Ali Imran Allah berfirman, Al-Quran muka surat sebelah kanan baris yang ketiga, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawiruhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini satu syarat dakwah atau satu teknik dakwah Nabi.
Jangan kasar, jangan bengis, jangan sombong. Kalau tak ke mana? Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika. Akan lari manusia daripada kamu. Sebaliknya resolusi nak Allah Ta'ala bernabi apa dia? Lepas kata lam faddu min hawlik, datang resolusi fa'fu anhu wastaghfir lahu wa syawirhum bil amr. Di sana ada perkataan lemah lembut, maka lemah lembutlah kita pada berdakwah walaupun perkara itu tak betul, kerana lisan hal itu lebih tajam daripada lisan qaul. Itu yang Nabi tunjukkan dalam sejarah, mengajak manusia suraqah dan sebagainya dengan penuh kasih sayang pada Allah Ta'ala. A'rabi yang bala fil masjid, dan orang-orang lain yang berjalan. Hatta ketika mana Futuhul Makkah, Nabi masuk kota Makkah, menawan kota Makkah, apa Nabi buat kepada Abu Sufyan dan orang-orang lain? Nabi masuk kota Makkah, Nabi kata apa? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Abu Sufyan kata, masuk rumah aku pun selamat. Selamat. Dan bila mana ada yang orang-orang kafir-kafir lain, musyrikin lain yang ditangkap, Nabi kata kepada mereka, aku bebaskan kamu semua. Aku bebaskan kamu semua, antum wa antum tulaqa, kamu semua dibebaskan. Nabi tak mengambil pun dendam yang ada di hati, tidak ada. Maka lepas itu barulah Abu Sufyan memeluk Islam. Selepas Islam anaknya sekian lama. Abu Sufyan Islam bukan kerana apa? Kerana kelembutan Nabi SAW menyampaikan keislaman, menyampaikan agama. Jadi ulama pewaris Nabi, sifat utama ialah layin wa rifq, lemah lembut dalam menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Baik, orang menjulurah cuma cari mengapa datang hiya di sana. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mengapa datang hiya? Di situ ada makna. Hiya bermaksud kecintaan. Hiya bermaksud lemah lembut. Hiya bermaksud dengan penuh layin, warifq dan sebagainya. Itu yang Allah arahkan daripada Quran. Kita generasi Quran, kita pewaris Nabi-Nabi, maka sifat Quran, sifat Allah dan sifat Nabi ialah Ar-Rahim wa Rahmatan. Jangan lupa Allah Tuhan kita ialah bersifat Rahim, dan jangan lupa Muhammad itu rahmatal alamin. Maka mengapa umat Muhammad mengambil jalan lain, bukan tidak mengambil jalan Rahim dan Rahmat untuk menyebarkan agama Islam? Baik, itu yang kedua. Maka kata ulama, ada orang yang kedua yang perlu kepada penjelasan. Dan yang ketiga, wa minhum, di kalangan manusia lagi, la man la yajidi fihi illa at-ta'nif wa at-takhshim. Yang ketiga, ada orang yang hanya berguna ia dakwahnya ataupun berguna pada orang itu kekerasan dan kekasaran. Pertama dengan isyarat, kedua dengan penjelasan, ketiga tak berguna segala perkara mereka dengan kekerasan. Maka kata ulama, wa man lam yantafi' bidha wala bidhaka fahuwa minasyaitan. Jika sekiranya ketiga-tiga cara ini tidak dapat digunakan, tak berguna juga ketiga-tiga cara ini, maka mereka itu bukan manusia, melainkan syaitan. Kalau dengan isyarat pun tak berguna, dengan kata lembut pun tak berguna, dengan kekerasan pun tak berguna, maka mereka yang diajak itu bukan manusia tapi syaitan.
Bagaimana menghadapi syaitan? Bagaimana kita menghadapi syaitan? Dalam hal ini bermacam-macam perkara yang berlaku. Dalam Syiah dengan Syiahnya, dengan anti hadisnya, dengan fahaman yang bermacam-macam yang ada di serata dunia. Apa yang kita nak buat? Pertama, jangan lupa mohon selalu pada Allah, sebab Allah tempat pergantungan. Dalam menyelesaikan masalah antaranya ialah jangan lupa bergantung selalu pada Allah dengan berdoa di siang malam. Bangun dari tengah malam berdoa kepada Allah Ta'ala, bukan melihat apa yang berlaku, tapi berdoa selalu keselamatan umat Islam. Jangan lupa waktu mana salat tahajud berdoa supaya Allah memberikan rahmat, pertolongan kepada sahabat-sahabat di Suria dan di semua tempat. Kita yang berdoa. Jangan lupa kita berdoa supaya selamat. Hal ini apa yang tidak berlaku? Semua dengan bermacam yang Syiahnya dan bermacam-macam. Baik, macam mana kita menghadapi mereka ini? Pernah disoal benda ni kepada ulama, kepada syekh sendiri. Macam mana kita menghadapi kaum-kaum yang merosakkan ini, yang menjadi satu duri kepada perjuangan Islam? Syekh jawab, ku contohkan kamu begini. Dalam masalah hari ini, masalah kita hadapi dengan Syiahnya, kalau di Malaysia dengan anti hadisnya, dengan macam-macam kekalutan dan kegawatan. Pertama, kata ulama begini, kamu bayangkan kamu pengembala kambing. Kamu bawa kambing kamu ke padang rumput. Tapi bila mana kambing kamu nak makan rumput, tiba datang anjing serigala nak makan kambing kamu. Apa yang kamu nak buat? Apa kamu nak buat? Soalan semula. Kita bayangkan kita ini pengembala kambing. Tugas kita ialah mengembala kambing. Mengembala kambing ke padang rumput untuk makan rumput. Tapi tiba-tiba bila sampainya kambing kita padang rumput, didapati di sana ada anjing serigala atau anjing liar yang nak ganggu kambing-kambing kita. Baik, apa mauqif kita pada ketika itu? Apa standing kita waktu itu? Kita nak buat apa? Nak buat apa? Nak lari balik dengan kambing? Nak buat apa? Nak buat apa? Ada yang jawab, saya halaulah anjing itu. Maka jadilah kerja kamu menghalau anjing, tidak mengembala kambing. Boleh faham? Kita pakai mantik Kalau gitu kerja halau anjing, kerja kamu siapa? Kerja kamu gembala kambing. Mengapa pergi halau anjing? Kerja tak sudah. Jadi nak buat macam mana? Maka jawapan daripada ulama, anjing itu ada tuannya. Serulah tuannya untuk mengambil anjing itu dan gembalalah kambing kamu. Faham tak? Jangan kalut benda yang bukan kerja kita. Buang masa. Kerana ada kambing yang kita nak pelihara. Ada kambing yang kita nak jaga. Ada kambing yang kita nak perhati.
Tetapi anjing serigala sentiasa nak mengalihkan pandangan kita daripada melihat kambing-kambing ini. Yang nak cakap dengan orang-orang high class ni, bukan low class ni. Boleh faham tak? Maka tetaplah kita di atas gembala kambing, dan ketahuilah bahawa anjing itu ada tuan kan. Siapa tuan anjing? Siapa tuan dia? Maka ketahuilah bahawa kalau sekali anjing itu ada tuan dia, maka keadaan hari ini, orang kafir ke orang Islam ke manusia seluruhnya, tuan dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa selalu pada Allah Ta'ala untuk diselesaikan. Berdoa selalu pada Allah untuk memberi pertolongan. Satu. Yang kedua, kita ingin berjaya. Sama ada pelajar ingin berjaya dalam kerjaya, dalam peperiksaan, dalam pengajian, dalam kerjaya dan sebagainya. Hatta kalau sekian-sekian ustaz sebutkan dalam politik nanti pun mungkin di negara, kejayaan bagaimana? Kita nak berjaya pada semua dalam semua perkara. Baik, apa syarat kejayaan? Soalan dia, apa syarat kejayaan? Nak berjaya apa syaratnya? Apa syaratnya? Apa syarat kejayaan? Nusrah minallah. Yang kata usaha, sebab usaha diri sendiri. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal dusalur raja' 'inda wujudiz zalal. Hikam yang pertama daripada Atul Askandari, yang pada dia syirik yang pertama. Barang siapa yang beriktimat dengan dirinya sendiri, maka tahuilah sifat dia tidak pernah mengaku kalah. Walau berlaku salah pun tidak pernah rujuk semula ia kepada Allah, kerana dia berpegang pada diri dia sendiri. Maka kita berjaya atau sebagainya, semua itu pertolongan daripada Allah. Jadi syarat kejayaan, jangan lupa, syarat kejayaan kita jangan lupa, kita bacakan satu surah yang di sana ada syarat kejayaan. Ini satu benda pasti yang pelajar nak kena hayati dan beramal. Jangan lupa ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ni kalau boleh bacalah, nak pergi kuliah ke, balik kuliah ke, nak baca buku ke apa ke, kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ayat apa? Senang, simple, ayat dah banyak, tapi menggunakan satu ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kena syarat kejayaan itu ada. Apa syarat kejayaan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Jangan lupa itu syarat kejayaan. Nak berjaya mesti ada syarat. Fasabbih, bertasbih, memuji Allah. Sentiasa memuji Allah pada semua perkara, sama ada senang susah. Pujilah Allah itu dan dekatilah Allah itu. Jangan tinggalkan dia. Satu soalan orang tanya Syekh masa di Malaysia. Dia tanya, Syekh, macam mana kami macam mana kami nak bawa Allah Ta'ala masuk dalam hati? Syekh kata soalan tu gila. Soalan tak boleh. Macam mana nak bawa Allah Ta'ala masuk dalam hati? Macam mana nak bagi Allah tu adalah hati? Macam mana buat? Syekh kata soalan kamu gila. Soalan kamu salah. Kerana apa? Nak bawa Allah masuk hati bermaksud Allah itu tidak ada. Padahal yang tidak ada itu kamu. Yang ada itu Allah. Jawapan dia, hilangkan kamu, wujudlah Allah. Selagi mana kamu mewujudkan diri kamu, maka kamu tidak pernah mewujudkan Allah.
Tiga-tiga kamu hilangkan diri kamu. Yang zahir itu adalah Allah. Maka syarat kejayaan daripada Allah ialah hilangnya kita di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hilang. Maka syarat kejayaan dia ada. Apa syarat kejayaan? Sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita orang Islam, kita orang beriman, kita ada Allah Taala yang sentiasa memberikan segala-gala. Baik. Sambung. Maka kata ulama, jika sekiranya ketiga perkara ini tidak berhasil, maka tahuilah mereka yang kata Allah itu syaitan. Dan kata ulama, walihaula'il arba'ati amsalun minal bahaim. Dan kategori mereka ini umpamanya seperti binatang. Manusia yang kedakwahkan ini yang disebut oleh ulama tadi itu umpama binatang. Manusia itu diumpamakan macam binatang. Kalau kita sebut, Allah sebut dalam Al-Quran begitu. Ada manusia macam binatang. Dan kita main mantik pun sama dah. Mantik. Manusia ni siapa dia? Haiwan natik. Apa beza manusia dengan haiwan? Pada bercakap. Okay, tengok nak. Apa beza haiwan dengan manusia? Cakap. Apa beza manusia dengan manusia? Takwa tak main lagi. Takwa ni payah main. Bukan senang-senang takwa nak main. Ada tawfir syarat. Ada syarat-syarat dia. Memang kita akan cari pada orang takwa memang. Tapi pertama membezakan manusia dengan haiwan ialah bercakap. Atau yang pastinya membezakan kita dengan haiwan ialah akal. Dan membezakan kita dengan kita ialah ilmu. Membezakan orang berilmu dengan berilmu ialah amal. Dan membezakan orang beramal itu ialah takwa. Boleh? Semula. Maka bezakan kita dengan haiwan dengan akal. Kalau tidak sama standard dengan haiwan, tak ada beza kita dengan haiwan. Kalau tidak menggunakan akal, pertindakan. Bezakan kita dengan haiwan. Kita haiwan, tapi beza kita dengan haiwan ialah akal. Baik. Membezakan kita dengan haiwan ialah dengan akal. Maka membezakan kita dengan kita ilmu. Jangan di sana ada alim wal jahil. Maka terpisahlah dua jenis manusia ini. Yang jahil dengan yang alim. Yang alim wajib membimbing yang jahil. Yang alim wajib dibimbing oleh yang lebih alim. Maka tidak ada siapa yang lebih alim melainkan Nabi SAW. Baik. Sama-sama kita membeza kita ialah dengan ilmu. Baik, sama-sama berilmu. Apa beza kita? Ialah pada amal. Maka terpisahlah orang berilmu dengan amalnya. Dua sahabat yang sama-sama mengaji di Mu'tah, tiba-tiba terbeza ia di depan Allah Ta'ala dengan hanya pada amal. Ada yang bangun pagi subuh dengan salat sebelum subuhnya, dengan salat subuhnya, dengan Qur'annya, dengan zikirnya, balik ke rumah sarapan menuju ke kuliah. Ada pelajar di Mu'tah, bukan pelajar-pelajar lah, orang lain lah. Contoh, ada pelajar-pelajar contohnya subuh kantoi, wirid pun tak baca, cek-cek mata pergi pukul 9 terus pergi kuliah. Beza di mana? Kuliah, sama-sama kuliah, sama-sama tahun yang sama, tapi di mana beza? Pada amal. Pada amal. Maka
Maka terpisahlah dua sahabat ini dengan amal, padahal sama-sama berilmu. Baik, terpisahnya orang berilmu di mana? Pada imannya. Dan terpisah orang beriman pada takwanya. Maka standard yang paling tinggi ialah bertakwa pada Allah. Takwa itu bukan iman, ialah amal jawarih saja. Tetapi takwa itu bergabung al-jawarih wal batin, bergabung sama-sama ketika beribadah. Baik. Apa salah satu daripada ciri-ciri orang bertakwa? Satu ciri orang bertakwa ialah seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tanda kamu bertakwa itu ialah ar-ridha bil qalil. Satu daripada dua ataupun satu daripada dia ialah ar-ridha bil qalil, dan yang keduanya al-isti'dad ila yaumir rahil. Ini ciri takwa. Ciri takwa antaranya ialah merasa cukup dengan benda yang sedikit. Kata ulama, siapa yang nak ilmunya menjadi banyak, maka beramallah ia dengan ilmu yang sedikit. Siapa nak ditambahkan ilmu oleh Allah, maka beramallah dengan ilmu yang sedikit, pasti Allah tambahkan menjadi ilmunya lebih banyak. Sesiapa yang ingin ilmunya bertambah banyak, maka beramal ia dengan ilmu yang sedikit. Ridha bil qalil, ridha dengan benda sedikit yang ada pada kita, syukur dengan apa yang ada pada kita ini. Nanti Allah tambahkan ilmu yang banyak. Bukan hanya ilmu, amal yang banyak. Contohnya, macam mana terbukanya syurga pada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Bilal. Apa yang dia buat? Dia hanya bersolat wudu. Hanya mampu bersolat sunat wudu, solat lain sunat tak boleh, kerana dia hamba kepada Abu Sufyan atau orang lain. Dia hanya dapat solat fardu, kemudian sebelum solat fardu hanya mampu solat sunat, dia hanya solat wudu saja. Tapi solat wudu itu dapat membukakan pintu syurga, kerana beramal dengan benda yang sedikit. Ridha bil qalil, tanda takwa pada Allah. Kemudian lagi satu, kata Sayyidina Ali, takwa itu yang selanjutnya ialah al-isti'dad ila yaumir rahil. Buatlah persiapan untuk menanti hari dibawa pergi kamu kepada Allah. Buat persiapan untuk mati. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dunia ini jika umpama emas tetapi akan hilang, dan jika segi akhirat itu umpama tembaga yang murah harganya tetapi ia kekal bersama kamu, maka pilihlah yang kekal, tinggalkanlah yang hilang itu. Maka persediaan untuk mati itu wajib kita buat. Al-isti'dad ila yaumir rahil. Baik, kata ulama, keempat-empat mereka itu jika tidak diberikan ilmu, tidak diberikan segala-galanya, manusia itu pada empat peringkat, dan menjadi contohnya seperti binatang. Contohnya seperti binatang. Dalam kitab-kitab banyak menceritakan tamsil di antara manusia dengan binatang. Contohnya dalam kitab Tajul Arus, kitab saringan daripada Hikam atau Al-Iskandari, kitab Jawi pun ada, kitab Arab pun ada, dalam bab taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Iskandari mengatakan bahawa, wahai manusia, kamu itu lebih hina daripada anjing. Wahai manusia,
kamu itu lebih hina daripada anjing. Mengapa? Maka saranan untuk bertaubat pada Allah. Mengapa kita ini lebih hina daripada anjing? Kerana kata ulama, kata Ibn Al-Iskandari, kerana anjing itu, contoh dia, katalah raja-raja balik daripada kuliah, dia jumpa seekor anjing yang kelaparan. Di tangan raja-raja ada sikit roti ke, apa belum makan ke. Tengok dia lapar sangat, ambil roti, bagi dia makan. Esok tengok macam tu juga, bagi lagi. Lusa macam tu juga, bagi lagi. Hari keempat kau balik, tiba-tiba dia tidak ada tempat itu. Bila kita balik ke rumah, dia tengok dia berada di depan pintu rumah, menjadi pengawal rumah kita. Kerana anjing itu telah mengetahui, itulah Tuan aku yang memberiku makan. Hanya dengan 3 hari. Tetapi manusia sejak daripada lahir sampai ke hari ini masih tidak mengenal siapa Tuhan yang memberi dia makan. Siapa lebih hina? Sampai hari ini masih manusia tak kenal siapa Tuhan yang beri makan, maka malah dia berkata dialah yang berkuasa memberikan rezeki pada tangannya sendiri. Alangkah buruknya panggil manusia. Buruk sungguh manusia ini rupanya. Anjing itu diberi makan 3 kali telah mengenal siapa Tuhan, tiba siapa Tuhan dia. Jadi manusia telah makan berkali-kali. Daripada dia sejak dia lahir sampai ke hari ini dia makan, masih tidak mengenal siapa yang memberi dia makan. Maka sebab itu Allah berfirman dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, belah kiri atas sekali, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah tafsirkan, Allah mengumpamakan manusia begitu seperti haiwan. Maka ulama juga mengumpamakan manusia seperti haiwan. Dia tidak mau memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tak mau faham siapakah Tuhan yang memberikan rezeki kepadanya. Ya, kesenangan yang kita ada semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah bersifat seperti seekor anjing. Malah anjing itu lebih mulia daripada manusia jika sekiranya mengenal siapa Tuhan. Maka kewajiban kita sekarang bangunlah. Seperti yang kita bincang sebelum ni, an-naimu yuqadh. Maka bangunlah kita daripada tidur. Kita tidur, kita lena bahawa kita lupa bahawa Allah itu memberikan segala-gala. Daripada dulu hingga hari ini dan sampai bila-bila, dialah yang memberikan segala-gala. Baik, sambung. Famathalul awal, contoh yang pertama, seperti mana dikata tadi, manusia jenis pertama itu iaitu apa dia? Minan nasi may yaktafi bil isyarati an at-ta'yin. Umpama manusia yang pertama itu ialah mathalud dabbatil mudhallalah. Nastaghni an tuljimaha atau tadribaha. Contoh pertama, manusia yang perlu isyarat tanpa perlu bersusah payah untuk mengajak dia pada Islam, tak perlu banyak-banyak. Umpama yang pertama ini ialah seperti haiwan yang jinak, yang terlatih dan terdidik. Maka kita tidak perlu mengekang atau memukulnya. Nah, ini maksud yang pertama. Manusia yang pertama tak perlu kita pukul, tak perlu kita marah, tak perlu. Hanya dengan isyarat. Contohnya mungkin balik ke kampung nanti, jiran-jiran, kita balik nanti, kita pakai kat maghrib, kita pakai pakaian yang baik untuk ke surau.
Salam ke orang sebelah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bila balik? Baru 2 hari balik. Tak perlu kita jom, tak perlu. Nanti dulu. Kita pergi dulu. Dakwah dia. Jika sekiranya dia orang yang bil isyarah, maka dia akan masuk rumah, dia kata malu ke ustaz tu. Esok kena pergi suruh juga. Kerana dia orang yang pertama. Ketahuilah kalau begitu, dia orang pertama. Kalau dengan isyarat masih belum dapat menundukkan dia untuk bersama kita ke masjid, maka guna cara yang kedua. Kerana dia manusia jenis yang kedua. Apa manusia jenis kedua? Masalud dabbati allati taktafi bil khisam dun ad-darb. Contoh yang kedua ialah ad-dabbati allati taktafi bil khitami dun ad-darb. Haiwan seperti haiwan yang cukup dengan ditarik tanpa perlu dipukul. Ini jenis manusia yang kedua. Lu tarik dia sikit, ajak dia, jom. Tanpa perlu dikasari ia, tanpa perlu diajak dengan kekerasan, tanpa perlu memarahi dan sebagainya. Tapi minta maaf lah, asal kadang-kadang ramai juga yang mendulukan marah dan sebagainya pada orang-orang jiran kampung dan sebagainya. Tak ajak dia lagi, tapi dia kata dah tak mau pergi masjid dan sebagainya. Maka yang kedua ini kita perlu apa? Yang kita ada hanya perlu menarik ia, mengajak dia pada Allah, tapi tak perlu memukul, tak perlu kasar, hanya dengan kelembutan. Ini manusia jenis kedua. Dan yang ketiga, wa mathalul dabbati allati la tastaqimu illa bid-darbi waz-zajri. Yang ketiga seperti haiwan yang hanya taat dengan pukulan dan herdikan. Ada jenis manusia yang akan tunduk pada Allah hanya dengan ketaatan dia, hanya dengan kekerasan. Ada jenis macam tu. Kemudian yang keempat, wa mathalul rabi' mathalud dabbati allati an khatamtaha aw darabtaha izdadat nufura. Yang keempat ini ialah seperti haiwan yang jika engkau tarik dan pukul ia, bertambah liar ia. Ini jenis yang keempat. Jika kita pukul ia, marah ia, maka bertambah liar. Jadi yang penting dalam semua ini ialah berdoa selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bahawa yang akan memegang hati manusia itu Allah. Yang memegang hati manusia, yang membolak-balikkan hati manusia itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita berdakwah kepada sesiapa saja. Jika dia menerima dakwah kita, barakallahu alaih. Kalau dia menolak dakwah kita, fatahallahu alaih. Kita doa selalu kepada Allah. Yang refuse, fatahallah. Yang stay and obey, barakallah. Itu saja yang ada pada kita. Itu saja yang ada pada kita. Karena kita berlapis dan berlandas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu cara lain. Ingat bagaimana kisah ketika Nabi bersama dengan penduduk Taif. Ingat kan? Nabi bersama sahabat-sahabat nak ingin berdakwah pada penduduk Taif. Sampai-sampai di Taif, Nabi melihat orang ramai menanti di kota Taif, di pintu nak masuk Taif. Nabi dengan Abu Bakar dan sebagainya sahabat-sahabat lain seronok sebab merasakan mereka itu diraikan. Bila sampainya hampir sampai ke penduduk Taif, maka mereka disambut dengan hujan batu. Budak-budak ni diupah, budak-budak kecil-kecil lontar batu pada Nabi, sehingga seketul batu kena kepada kepala Nabi SAW. Dikhabarkan bom darah meleleh kena pada bajunya dan darah turun menitik.
mengalir darah. Dan malaikat melihat perkara itu. Malaikat berkata, jika setitik darah Nabi tumpah ke bumi, akan kami hancurkan penduduk Taif itu. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, darah itu berhenti di tumit Nabi. Berhenti, tak menitik pun di bumi Taif. Kerana malaikat berkata, jika sekiranya setitik darah Muhammad tumpah ke bumi ini, kami malaikat-malaikat akan mengalihkan atau menghancurkan bumi ini. Kerana mereka kurang ajar dengan Nabi. Maka darah berhenti di tumit Nabi. Datang malaikat berkata, wahai Muhammad, berdoa kepada Allah supaya kami hancurkan penduduk Taif ini. Datang malaikat menjaga angin. Ya Muhammad, serulah minta tolong Allah supaya angin yang kami jaga ini akan menerbangkan penduduk Taif ke tempat lain. Yang menjaga gunung datang, ya Muhammad, seru daripada Allah Ta'ala supaya kami angkatkan gunung ini untuk kami hempapkan ke atas penduduk Taif biar mati semua. Maka Nabi kata apa pada malaikat? Kata Nabi, jika aku ingin berdoa, aku minta tolong, hanya aku minta tolong pada Allah Ta'ala. Kamu tak perlu. Wahai malaikat, aku tak perlu kamu, kerana aku perlu hanya Allah. Maka Nabi tadahkan tangannya berdoa. Selepas lari sejauh lebih 20 km, dikejar oleh penduduk Taif sejauh 20 km. Selepas berhentinya penduduk Taif daripada mengejar Nabi, Nabi tadah tangan berdoa pada Allah Ta'ala. Doa Nabi yang menjadi satu intipati kepada kita. Doa Nabi yang kita nak bincang ni, supaya sentiasa berdoa untuk kita lafazkan, kita berhadapan dengan masyarakat yang jahil. Apa nak doa? Satu doa masyhur daripada Nabi SAW. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini doa Nabi SAW. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayahkan kaum aku ini, kerana mereka kaum yang tidak mengetahui. Nabi tak doa yang lain, tapi Nabi doa hidayah kepada mereka, menunjukkan bahawa akhlak Nabi. Berkata malaikat, ya Muhammad, sesungguhnya engkau Nabi yang mempunyai akhlak yang tinggi, tidak pernah berdendam dengan orang yang melukakan hati kamu. Doa Nabi, Ustaz ulang mula, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa ini kita digunakan, kita mengambil doa keberkatan Nabi untuk kita berhadapan dengan kaum-kaum, masyarakat adik-beradik kita yang masih belum mau menerima Islam dengan sepenuh-penuhnya Islam, tapi masih belum mau mengerjakan Islam. Tentu ada di kalangan kita saudara mara kita yang masih belum mau, pak saudara kita, pak menakan kita, pak saudara, anak saudara, sepupu yang masih jauh daripada ibadat kepada Allah. Maka sentiasa berdoa lepas salat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kerana berkat doa Nabi itu terhasillah penduduk Taif yang melontar batu pada Nabi. Budak-budak yang atau pemuda-pemuda yang menonton Nabi dengan batu itu, mereka lah yang bangun beriman dengan Nabi dan berjuang mempertahankan Nabi SAW. Karena berkat doa Nabi. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa yang cukup tajam daripada Nabi untuk disembahkan kepada Allah. Dengan penuh pengharapan Nabi berdoa, ya Allah, hidayahkan kaum aku, kerana mereka kaum yang tidak mengetahui. Betapa lain rifqannya Nabi SAW. Jadi ini akhlak yang kita nak ambil supaya kita menjadi ulama pewaris Nabi-Nabi SAW. Baik, sebelum saya berhenti insyaAllah, Ustaz merakamkan juga beberapa kata hikam daripada ulama-ulama yang lain. Contohnya berkata seorang ulama,
namanya Abdullah ibn Mubarak. Seorang ulama yang kita kenal bernama Abdullah bin Mubarak. Namanya Abdul Rahman Abdullah ibn Mubarak Al-Khurasani. Kalau baca manaqib dah lah. Di antara cara kita mengambil ilmu daripada ulama, jangan lupa belajar sekalian. Untuk mengambil keberkatan ilmu daripada ulama, jangan lupa carilah kitab manaqib ulama, supaya kita kenal dia siapa. Kalau pergi ke Amman, contohnya di Maktabah Dandis tu ada manaqib ulama. Siapa Abdullah Mubarak, siapa Sufyan Thawri, siapa ulama-ulama yang muktabar ini, siapa mereka? Baik, antaranya seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak, namanya Abu Abdurrahman Abdullah Ibnul Mubarak Al-Khurasani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Lahir beliau pada tahun 118 Hijrah. Dan dia lebih terkenal pada sudut, dia lebih terkenal pada Sufyan Thawri. Di zaman itu Abdullah Mubarak antara ulama lain yang dikenali adalah seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri. Hidup sezaman dengan dia, tetapi dia lebih dikenali berbanding Sufyan Thawri kerana ia lebih beradab pada segi akhlaknya. Jadi kita tengok kadang-kadang dalam bab hukum dan sebagainya, kita jumpa Ibnu Umar, Abdullah Mubarak ialah orang yang cukup wara. Banyak perkara yang mereka itu bila dirojokkan mereka diam. Bukan diam tak jawab, tapi diam untuk melihat adakah jawapan itu dapat kuberikan atau tak dapat kuberikan. Sesuai tak bagi jawapan. Kalau tak sesuai tinggal dulu, nanti bagi jawapan. Ini di antara peranan ulama-ulama dulu. Baik. Di antara pelajaran ataupun perkara yang cukup ditekankan oleh Abdullah Mubarak yang dia suka mengaji sangat ni ialah dia amat suka dengan sirah nabawiyah. Dia suka mencari ilmu ataupun mengkaji tentang sirah Nabi dan sirah-sirah sahabat-sahabat lain dan ulama-ulama lain. Di antara ciri-ciri dia ataupun keistimewaan dia, dia suka mengkaji tentang sirah-sirah. Contohnya kita kaji tentang fiqh sirah nabawiyah. Mengapa perlu kaji fiqh sirah nabawiyah? Kerana di sana ada akhlak Nabi SAW. Nak tahu akhlak Nabi, buka sirah Nabi. Nak tahu akhlak Nabi, buka sirah Nabi itu. Dalam kitab Al-Marhum Syekh Ramadan Buti rahimahullah subhanahu wa ta'ala, fiqh sirah nabawiyah, Ibrah wa Durus. Bila bisa ngaji kan? Soalan dia, mengapakah Nabi itu diperjalankan? Nabi itu daripada Mekah ke Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah. Mengapa? Selama beberapa tahun. Apa sebab dan ibrah di sebalik peristiwa itu? Maka jawapan dia, kerana Allah nak introduce who is Muhammad. Allah nak introduce dia, siapa dia? Kepada kaum-kaum yang berada di sekitar jalan Mekah ke Syam, supaya dia berkenal siapa Muhammad itu. Sebelum membawa agama. Maka daripada ibrah ini, daripada cerita ini, kita pun sama juga. Sebelum membawa ilmu yang kita ke tengah masyarakat, bawalah diri kita dulu ke tengah masyarakat. Sebelum bawa ilmu, bawa diri dulu. Biar masyarakat kenal kita ni siapa, akhlak bagaimana.
perangai kita macam mana, dengan orang kampung macam mana. Maka bawa diri kita dulu. Macam Ustaz sebut malam baru mari. Jangan lupa bahawa mungkin pelajar akan balik ke Malaysia. Yang Mesir pun balik, yang Jordan pun balik, yang Syria pun balik, yang lepas semua balik ke Malaysia. Semua masing-masing ada ilmu di tangan. Yang seumpamakan contohnya, kita nak menjualkan produk kita kepada satu orang. Soalan macam mana kita nak lakukan produk kita itu. Ilmu ada tangan pelajar-pelajar sekalian. Macam mana nak bagi masyarakat menerima ilmu ini? Jawapan dia, biar mereka menerima diri kita dulu. Nanti mereka akan menerima dakwah kita. Itu yang ibrah dengan Nabi SAW. Menerima Nabi sebagai Al-Amin, kerana selepas itu membawa agama yang azim. Itu prasyarat dia. Jadi akhlak kita kepada masyarakat wajib. Tunjukkan akhlak yang baik, hormati masyarakat. Biarkan dulu ilmu itu biar dulu, tunjukkan akhlak dulu. Sebagai seorang pelajar Muslim, apa akhlak yang sepatutnya? Contohnya kita balik ke kampung, di surau masjid, hadir untuk bersama-sama dengan masyarakat. Kan di sana akhlaknya. Bila ke masjid nanti dia orang suruh baca, suruh baca. Tarawih suruh semayang. Orang kampung kita pula dah ni suka semayang cara tengok masjid yang cepat. Soalan sekarang, kita nak ikut masyarakat ke masyarakat ikut kita? Adakah masyarakat kena ikut kita atau kita ikut masyarakat? Tengok keadaan. Kalau ikut masyarakat, kalau ikut orang ramai, dia nak semayang tu laju cepat. Jadi kalau Ustaz nak cadangkan lah. Kalau menjadi imam tarawih kampung nanti, senang je, nak bagi cepat. Baca takbir, baca kitab, baca Fatihah, baca surah. Jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Dia pun suka. Orang kedua pula baca Fatihah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, Allahu akbar. Habis sembahyang mesti orang kata Allahu akbar. Memang cepat. Sebab apa? Masyarakat nak gitu. Tapi yang penting maksud Ustaz ni, yang penting sekali ialah masyarakat menerima kita. Ini paling penting. Masyarakat menerima siapa kita. Maka masyarakat akan menerima kita dengan akhlak mulia, dengan rifq wal layyin. Baik, sambung. Abdullah Mubarak meninggal ia pada tahun 181 Hijrah. Lahir 118, meninggal wafat 181 Hijrah. Antara kalam hikmahnya ialah berkata ia. Antara kalam hikmah daripada Abdullah Mubarak, sebelum saya berhenti, kata dia, antara syarat sebagai seorang alim itu, antara syarat orang alim, ulama, ialah hatinya langsung tidak terlintas untuk menyintai dunia. Itu kata Abdullah Mubarak. Antara syarat orang alim itu ialah hatinya langsung tak terlintas untuk menyintai dunia. Dan yang kedua katanya, bila siapa ada orang bertanya kepada Abdullah Mubarak, ini hikmah yang kedua, kata-kata hikmahnya yang kedua. Abdullah Mubarak ditanya, siapakah manusia paling hina? Ya Abdullah Mubarak, siapakah manusia paling hina? Maka jawab Abdullah Mubarak, mereka yang hidup dengan agama, mereka yang menjual agamanya untuk mendapatkan harga ataupun
nilai yang sedikit. Siapakah manusia paling hina? Mereka yang menjual agama bithamanan qalilah. Maka mereka lah manusia yang paling hina. Itu jauh yang kedua. Yang ketiga, kata dia, sesungguhnya aku hairan terhadap mereka yang mendakwa berilmu. Ini kata dia, sesungguhnya aku hairan dengan mereka yang mendakwa berilmu, tetapi dialah manusia yang paling yang sedikit takut pada Allah dan langsung tidak berzuhud. Aku heran dengan manusia yang berkata dia berilmu, tetapi takutnya pada Allah sedikit dan zuhudnya pun sedikit. Bagaimana boleh mengatakan dia berilmu, padahal ilmu itu pada taqwa dan pada zuhud. Ilmu hikmah itu ada pada taqwa dan zuhud dengan dunia. Ini kalam daripada ulama-ulama yang muktabar untuk jalan kita, untuk jalan pulang kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita mengkaji sikit tentang ulama-ulama, kita kaji sikit tentang apa yang disebutkan oleh ulama supaya kita berperanan. Kita mengambil jalan mereka itu dan kita akhirkan kalam ini ataupun hayat hidup kita ini nanti insya-Allah dengan sedikit kita menjadi sebagian daripada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya minta maaf kalau salah silap salah bahasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita jumpa lagi insya-Allah di minggu depan. Mudah-mudahan dalam waktu yang sama insya-Allah, dan mungkin tak ada pengurusi, jadi Ustaz nak sebutkan juga lah malam esok. Baik, kuliah Ustaz ni tak berhenti di sini saja. Di Pusma ni mungkin minggu depan kita sambung lagi insya-Allah dengan Ustaz tengah susun balik tentang bab ikhtilaf ulama, adab dan akhlak. Pada kerja tu kita akan buat insya-Allah untuk nyambung minggu depan. Tapi siapa yang nak lanjutkan pengajian ni esok malam Ustaz ada di Baik Salam ataupun Darussalam. Kita buka satu kitab Tauhid Dzauqiyah, kitab Imam Risalah Tauhid Imam Arsalani, satu Tauhid Dzauqiyah. Tahun yang agak dalam untuk dibincangkan. Siapa yang berminat bolehlah untuk kita hadir di sana insya-Allah selepas maghrib insya-Allah di sana. Wallahu a'lam. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa rahmaka rabbayna sayra jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وعدا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.